akan masuk pada bahagian masih lagi dalam topik linear programming chapter 4. Kali ini kita masuk pada bahagian problem formulation. Yang bahagian pertama tu adalah 4.1 graphing linear. Kamu boleh tengok pada lecture yang ke-20, yang ke-21, week yang ke-11. Okey. Di situ kamu boleh tengok 4.1 kita buat bagaimana kita nak buat graphing linear, di mana bahagian itu kita banyak buat bahagian sketching graph. So pada bahagian problem formulation, tapi yang ini kelas kita maksudnya kita kena faham setiap satu daripada simbol inilah, apa maksud dia. So untuk simbol yang ini kelas, kurang daripada ini, kalau dalam bahasa Melayu ni kurang daripada lah. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai less than, smaller than, fewer, below. Kalau ini pula kita ada sama dengan kat sini, less than, equal. Kita ada less and equal, less than equal to, not more than, at most, and maximum. Yang ni pun greater than, bigger than, more than, exceed, over. Ini pula adalah greater and equal to, greater than, equal to, not less than, and at least, and minimum. Okay. Kenapa kita kena hafal benda ni kelas? Sebab kita akan pakai dalam membuat notation bagi soalan-soalan yang berdasarkan kepada ayat lah. Ada ayat dekat sini. So ayat kita contohnya macam ni kan. Example 1. Y is at most 4. Y ni adalah kita punya dia punya unknown kat situ. 4 ni adalah kita punya nilai kita. So kita punya programming kita adalah yang ini, at most. Okay. So biasa kita akan buat soalan macam ni kan kelas, kita guna highlighter lah. Dan kalau kita guna highlighter, kita boleh detect lah mana satu yang kita nak buat simbol. So kalau Y, kita bagi simbol Y, kita pakai Y lah. Y is at most. Carilah at most kat mana. Mana nampak at most kat sini. So at most ni paling banyak pun. Okay. Dalam bahasa Melayu ni panggil sebagai paling banyak pun. Kalau paling banyak tu maksimum lah. Maksimum kita pakai yang ini. Dia kata 4. So ni je lah cerita dia. Okay. So kita masuk pada soalan yang kedua. 17 is greater than 15. Kalau greater than tu, tengoklah mana-mana bagi bahagian ni. Greater than kat sini. Okay. Greater than 17, greater than 15. So 15. So selesai tu soalan yang ini. So soalan macam ni senang je lah kita nak jawab. Adakah diberikan dalam final exam dia punya notation ini? Jawapannya tak diberikan. So korang kena tahulah nak guna bila nak pakai yang notation ni. Pastikan kamu kena biasakan lah pakai. Okay, kalau kamu rasa benda tu susah nak faham, lebih kepada kita tukarkan kepada bahasa Melayu. Biasanya dalam final exam kita ada dua bahasa lah, bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris kan. Mungkin kamu tak berapa nak faham bahasa Inggeris yang bahagian ini, cuma cuba try untuk faham dalam bahasa Melayu lah. Kalau greater than ni lebih besar daripada. Kalau lebih besar daripada, maksudnya lebih besar ni dia tak boleh ada sama dengan lah. Dia lebih besar daripada 17. So 15 lah, macam tu. Okay. So Raju monthly salary M. Dah bagi kamu M ni. So ini adalah dia punya mewakili kepada Raju monthly salary ni lah. Dia punya nilai M ini is more than 2,000. Dia katakan more than 2,000 ni, maksudnya M ini lebih dari besar daripada 2,000. So kalau saya pakai inilah kan, senang. So M lebih besar daripada 2,000. Tak perlu letak dia punya nilai unit. Tak perlu letak unit-unit. Contohnya kadang-kadang tu ada 2,000 km, 2,000 meter, 2,000 centimeter. So kita tak perlu letak sentimeter tu, tak perlu letak sentimeter lah, atau kilometer dan sebagainya. Kita hanya perlu letak nombor saja. So unknown ada dia punya programming, dan kita ada dia punya nombor. Okey. Contohnya macam ni kan. Okey. Amin monthly salary adalah P. So ini adalah P lah. P is at least lebih besar daripada 500. Tak perlu letak RM lah ST. Kita letak 500 saja, sudah memadai. So ini adalah basic yang biasa kita pakai untuk soalan ini. Okey, sebenarnya kelas bukan ini saja formula yang kita akan gunakan. Sebenarnya banyak formula tu saya tunjuk kepada kamu. Salin semua satu ni. So ini penting. Kenapa? Kadang-kadang soalan tu, kalau yang soalan yang complicated, dia akan tanya bahagian-bahagian yang melibatkan ratio. Okay. So ratio ni kita akan tengok jugalah sikit bahagian ratio, macam mana nak jawab soalan ratio. Kalau yang macam ni kan, ada kadang-kadang tu soalan tu ada total X and Y ni, X plus Y lah. Dia kata not more than K. So yang ini kamu kena tahulah, bila ada ayat total ni, A dengan X ni, kita akan campurkan AX campur dengan BY. Kalau kata yang ni not more than, kamu boleh check lah not more than kat mana. Kalau macam ni more than, kalau not more than dia kat bahagian kiri sini. Okay. Contohnya macam less than ni, kalau not less than kat sini. Not less than. Okay.
Ini kan smaller than kan. Kalau not smaller than, dekat sini lah. Not smaller than. Sama macam ni fewer. Kalau not fewer, dekat sini. Not fewer. Jadi kalau not tu, kalau bahagian sini, kalau dia ada ayat not, macam less than kan, kalau dia ada not dekat depan ni, maksud dia akan jadi terbalik. Bila terbalik, dia akan ada sama dengan macam tu. Macam ni jugalah. Kalau dia ada greater than, kalau ada ayat not dekat depan ni, not greater than, maksudnya akan dekat sini lah. Not greater than. Okay. Not bigger than, ataupun more, not more than, not exceed, not over ni, semua benda ni akan berada dekat bahagian sini. Okay. So construct an inequality for each of the following cases. Sebenarnya banyak soalan ni sebenarnya memang banyak. Tengok soalan ni banyak. So kita akan go through satu-satu. Lepas tu baru kita tengok soalan yang mungkin lebih mencabar lah. Okay, the number of student H is in a school is more than 4,500. Okay, kalau kita tengok soalan ni kan ada H kan. So soalan nombor A ni letaklah 2A. So H adalah more than, is more than, lebih besar daripada. So lebih besar daripada 1,500. Inilah jawapan dia. The distance D between two poles is less than 3 meter. Less than, okay. So jawapan B ni dia kata D ni less than ni simbol dia adalah yang inilah. 3 meter cukup gitu. Soalan C. The length of a bridge is at least 18 meter. So at least dia punya simbol adalah L. So L dia punya at least adalah paling besar, paling banyak pun dia adalah 18 meter. Paling kurang pun, bukan paling banyak pun, paling kurang pun at least paling kurang pun adalah 18 meter. So simbol at least adalah yang ini. Okay. So yang terakhir adalah the speed limit of S of a car is not exceeding 110 km per hour. Dia tak boleh lebih daripada 110 km. So soalan D ni not exceeding, kamu boleh check dekat exceed kita adalah yang ini, yang kelas exceed kan, kat sini kan. Kalau dia kata not exceed, maksud dia akan berada dekat sini bentuk dia, simbol yang ni. Okay, dia akan terbalik dan dia akan jadi sama dengan, so dia akan jadi beginilah. So not exceed S kurang besar daripada 110. Ni tak ada ni kan, sorry, itu tak ada gitu. Pula, the value of X must be at least 5. At least X must be at least 5. So soalan ni memang clear sangat yang kita akan pakai at least 5 ni. So X, so soalan A 3A adalah X at least lebih besar daripada 5 paling kurang pun. So the value of X at most 5. So B at most paling banyak pun 5 lah kan. So X ni dia adalah paling banyak pun adalah 5. Yang inilah at most formula dia. The value of X must be more than 5. Must be more than 5. So soalan C, more than 5, X mestilah lebih besar daripada 5. Mestilah lebih besar daripada. The minimum value of X is 5. Minimum lebih besar daripada 5. Okay. More than 5. E. The value of X must exceed Y by at least 5. Soalan ni dia ada sedikit. Kamu boleh tengok daripada sini lah kelas ni. X exceed Y by K or less. So formula dia adalah X tolak Y. X exceed Y, X tolak Y. Okay. Biasa soalan ni melibatkan exceed lah kelas ni. X exceed Y ni, exceed ni kamu kena hati-hati sikit, dia melibatkan tolak. X tolak Y lah. Kalau yang ni or less ni semuanya berdasarkan kepada notation lah. Okay. Contohnya macam ni kan. The value of X, Y at least 5. So X tolak Y at least lebih besar daripada 5. Macam tu. The value of X must be more than twice of Y. Okay. More than, okay. So X ni X lah. Kalau more than, dia adalah more than. Twice of Y maksudnya 2 Y. Okay, gitu. The value of X is at most 3 times of Y. So X ni at most. At most ni paling banyak pun. At most ni paling banyak pun, kita pakai yang ni lah, paling banyak pun 3 times of Y. Okay. H.
The value of X is more than the value of Y by at least 5. Is more than the value of Y. Lebih daripada. Okay. Sama macam ayat exceed yang tadi tu, X tolak Y ni. So is more than, so X tolakkan dengan Y at least lebih besar daripada 5. The value of X is not less than twice the value of Y. The value of X is not less than, okay, not, kalau less than yang macam ni kan, less than, kalau not less than dia akan sama. X ni not less than adalah yang ni lah, twice the value of 2Y. The value of X is at least 3 times the value of Y. So Hij at least X ni at least paling besar pun dia adalah 3 times of Y, JK. The sum of X and Y is, hasil tambah X dan Y adalah 45. So X plus Y, tapi ni adalah is sama dengan 45 lah. Dia tak ada notation bagi programming. The sum of X and Y is not less than X plus Y, hasil tambah X dan Y adalah less than yang ni kan kelas. So dia ada not kat depan tu, dia akan jadi yang seperti ini. Okay. So lebih besar daripada, sama dengan 5. The maximum of value of X and Y is 15. So X plus Y paling besar pun adalah 15. So ini lah. Maximum value ni dia akan jadi kurang daripada sama dengan. Okay, kalau maximum, kalau minimum dia akan jadi lebih besar dan sama dengan. And the sum of X and Y is more than 15. Kalau more than, bentuk dia begini. So X plus Y more than 15. So O pula, the value of 2X plus Y is not more than 15. 2X plus Y not more than. Kalau more than yang macam ni, kalau not more than dia macam ni lah, not more than 15. The ratio of X to Y is at least 2. Soalan huruf Q kan, Q ni lain sikit. So the ratio of X to Y is at least 2. So bila nampak soalan ratio ni, apa jadi? The ratio of X to Y is K or less. Tapi yang ni tak ada sangat pun. Kamu tengok yang ni je. The ratio of Y to X ni, dia akan jadi Y over K lah. Y over X lah kan. The ratio of X to Y, dia jadi X over Y. So kalau soalan macam ni kan, dia kata the ratio of X to Y. So dia akan jadi X over Y lah. At least lebih besar daripada 2. Okay. Kalau kamu nak alihkan, dia jadi apa? Dia akan jadi X ni lebih besar atau sama dengan 2Y. Ini pun betul, ini pun betul juga. So korang boleh pilih lah pakai yang mana satu. Ratio of Y is 2X is at most 1/5. So kita boleh tulis kat situ untuk R. Ratio untuk Y dulu, Y over X, dia kata is at most. At most ni paling banyak pun, okay? Paling banyak pun simbol yang ni, dan dia punya adalah 1/5. So bila korang nak buat formula kan, korang boleh darabkan ni ke atas, ini ke sini, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 5Y kurang besar daripada X lah, 1X. The volume of paint that can be produced is 8,000 liter. The volume of lily paint produced is at least 2,000 liter, and at most 2 times the volume of rose paint produced. Write down 3 inequalities. Soalan ni dah clearly stated yang kita kena dapatkan 3 inequality. Maksudnya ada 3 bentuk inequality yang ni lah, yang saya cakap tu tadi, yang ni kan. Yang ni ada 3, 4 ni. So maksudnya kita ada 3 bentuk persamaan yang kita kena buat, yang kena ada inequality tersebut. So first ni kita dapat soalan ni, kita tahu yang kita labelkan dulu lah. Yang rose ni mungkin kita labelkan adalah X, okay. So lily ni adalah Y lah, sebab dia 2 types kan. So ini pun markah juga. The total volume of paint that can be produced is 8,000 liter. So kat sini ada satu ayat yang inequality juga. Yang ni bahagian pertama ni, dia kata the total yang kita boleh hasilkan paling banyak pun adalah 8,000. Paling banyak pun, at most lah. Soalan ni apa ni? Ada ayat at most. So soalan yang kita boleh tulis kat sini adalah X plus Y at most kurang daripada 8,000. So itu yang pertama, ayat pertama dia ni. The volume of lily paint produced it at least 2,000.
The volume of Lily. Lily ni adalah Y lah. At least tu lebih besar daripada 2000. Satu lagi ayat. And then dekat situ, and at most 2 times the volume of rose paint produced. Maksudnya dia dua kali ganda daripada apa yang dihasilkan oleh rose lah. Okay, of rose. So Y itu at most kurang daripada 2 times of value of rose. Rose ni X kan? So 2X. Okay. So ini sajalah cerita dia. Kita ada 1 inequality, 2 inequality dan juga 3 inequality. A computer study program offer network and multimedia course. So kat sini ada dua unknown lah. So X ni kita letak network and Y adalah multimedia. Okay. The total number of person register is not more than 150. The total number of person yang register untuk kedua-dua ini tak boleh not more than 150. So ini kita boleh labelkan terus, ini adalah satu inequality lah kelas. Satu inequality. Saya terus tulis boleh kan? So kita teruskan X. So X campur dengan Y, sebab dia kata total number of persons register ni X plus Y lah. Not more than dia lebih daripada, kalau not more than dia kurang daripada dan sama dengan 150. So ni inequality yang pertama. The number of register for multimedia is not more than twice the number of network. So multimedia adalah Y. And then dia kata not more than juga, not more than yang ni lah. Dia kata twice the number of register network. So 2 kali X kat situ. So ni yang kedua. So yang ketiga, the cost fee for network is RM30 per month. Untuk cost fee bagi network is RM30 per month. So network ni harga dia sebanyak RM30 lah. So ni RM30 lah kat situ. Tapi multimedia ni pula adalah RM45. So ni RM45 kat situ. The total collection must not be less than 6,000 per month. Not be less than, not less than lah tu, kan? So kat situ kita boleh tulis kat sini, sebab kita ada ayat, ada duit kat sini kan. So duit dengan duit ni mesti partner dengan duit juga. So kita boleh tulis kat situ untuk network ni kita ada 30X kan, campur dengan 45Y. Dia kata less than kan, less than yang ini, kalau not less than dia sama, lebih besar sama dengan 6,000 lah. So ini adalah yang ketiga. So write down 3 inequality that satisfy condition above. So kita dapat 3 siap sudah. So inilah jawapan untuk soalan ini. A man want to buy a motorcycle and car. The number of motorcycle bought are at least 6. So motorcycle ni kita letak X, motorcycle, Y ni adalah car. Okay. So the number of motorcycle bought are at least 6. Motorcycle ni dia beli at least adalah 6. The number of car bought not more than, Y ni not more than 18. Okay. The number of car must exceed the number of motorcycle by at least 3. Car kita Y tolakkan dengan X, at least 3. Write down the 3 inequalities. Okay, inilah 3 dia inequalities dia. Okay, kita teruskan dengan soalan ni. The tour group to Pangkor Island consists of X male visitor and Y female visitor. So kita boleh label kat sini X ni adalah male, Y adalah female. Okay. So saya buruk sikit. The maximum load of tour bus is 45. So maximum yang dia boleh pergi untuk satu bus ni adalah 45 seat. So kita boleh tulis X plus Y at least 45. Okay. The ratio of male to female pula, ratio ni kelas tu X over dengan Y. Male kan, male dulu baru female kan. So X over Y is at least lebih besar sama dengan 2 over 1. So korang boleh tulis macam ni. Korang boleh tulis juga ni darab atas, ni darab sini. Akan jadi X lebih besar sama dengan 2Y. So ini adalah pertama, ini adalah yang kedua. So the number of male visitor exceed, ada ayat exceed ni tolak lah kelas. Male kita adalah X exceed dengan number of female Y by at least 3%. So lebih besar daripada 3. So ni adalah yang
yang ketiga. So biasa 3 je lah inequalities dia. So 1, 2, 3 kita dah jawab. Terus soalan yang 3.2 ni. Okay, so kita akan go through dengan soalan pasir. Sum of y and xy is less than ni, ni pun tahu juga kan. So x plus y less than 25. The minimum value of y is 11. The minimum value of y is 11y. Minimum yang ni lah, minimum 11. Okay, the value of x at most 30. So x ni at most 300. At most, okay, 300. So siap lah untuk soalan yang ini. Okay, so teruskan dengan bahagian yang question ni. Okay, so Accent Language is offering Mandarin language and Spanish language. Kat sini ada dua language je. So Mandarin kita letak X lah. X ni Mandarin, Y kita adalah Spanish. The monthly fee for Mandarin language and Spanish language courses is 250 and 350 respectively. So ni adalah duit lah. So duit dengan duit, number of participant of Mandarin language course must not exceed 40 people. Okay, so kita boleh tulis ni Mandarin kita X. Dia kata not exceed, tak lebih daripada. Exceed simbolnya ni lah. Okay, tak lebih daripada itu, exceed. Kalau so not exceed, dia akan less than equal to dengan 40. Okay, so there must be at least 20 participant of Spanish language. Okay, untuk Y pula Spanish language dia adalah at least 20. So at least adalah 20. The total number of participant for these two courses must not exceed 120 people. So exceed macam tadi juga. Exceed simbolnya yang ini. So kalau not exceed dia akan kurang daripada. Dia kata total number of participant ni maksudnya X plus Y. And ni adalah kurang besar daripada 120 orang. Okay, total fees collected for each month must be at least 10,000. So ni duit. Bila duit, kita ada duit kan tadi. Yang 350 dengan 350. So 250 ni adalah Mandarin. Mandarin 250. Kalau Spanish pula adalah 350. So kita boleh tulis tu 250x campur dengan 350 untuk Y. Dia kata kat situ at least adalah 10,000. So inilah jawapan dia. Kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3 dan kita ada yang keempat. A store sells two type of fan A and fan B. The store owners pay 100 for fan A and 125 for fan B. For each unit of fan A yields profit of 10 ringgit. Profit while each unit of B yields profit of 20 ringgit. The store owner estimate that not more than 200 fans should be sell every month and he does not plan to invest more than 50,000 in fans inventory. List inequality that fulfill the condition above. Okay. So kat sini kita nampak lah dia ada dua kan fan. Kita ada A dengan B. So fan A ni adalah untuk fan A lah kan. Kita boleh labelkan sebagai X. Fan A. Fan B pun kita labelkan sebagai Y. So kita tahu bahawa RM100 untuk fan A ni harga dia adalah RM RM100. Fan B ni pula adalah cost dia adalah RM125. Okay, for each unit fan A ni profit dia adalah sebanyak RM10. Profit ni pula adalah sebanyak RM20. Okay, the store owner estimate that not more than 200 every month. Okay, so kita boleh tulis kat sini X campur Y ni dia kata not more than. Kalau more than yang ini, not more than yang macam ni lah bentuk dia 200 tu. Okay, he does not plan to invest more than 50,000 in the fan inventory. Ni ada duit kan kelas? Duit kat situ. So dia kata dia ada RM100. So kita tak pakai profit lah untuk soalan ni. Soalan ni tak pakai profit. Kita based on, dia katakan sebagai, kita base kepada yang 50,000 ni apa. 50,000 ni adalah cost pembelian. Katakan capital dia RM50,000 je dia boleh invest. So kamu takkan nak pakai profit kan. Kamu mesti nak pakai dia punya cost dia. Modal dia ni RM100. Capital dia ni pun RM50,000 je capital dia. So kita boleh klik sini 100x campur dengan 125y. Dia kata more than, not more than lah, not more than. Kalau more than macam ni, not more than macam ni lah bentuk dia, 50,000
RM2. So kita ada dua saja, yang first and second saja. Okay, jawapan ada dua je pun. Sama jugalah macam jawapan saya ni, ada dua saja. Okay, so ni soalan yang lain sikit. Kalau soalan yang ni dia lain sikit. So kita try to jawab soalan ni. A calculator company produce a scientific calculator and graphing calculator. So kat sini kita ada dua. Scientific calculator ni kita letaklah scientific calculator ni adalah X, manakala graphing calculator ni adalah Y lah. Graphing calculator adalah Y. So long term projection indicates the expect demand of at least 100 scientific and 80 graphing calculator each day. So kita boleh tulis kat situ setiap hari lah. So X ni dia kata spec demand at least, okay, at least daya at least ni 100 untuk scientific. So X ni at least dia adalah 100, at least yang ni lah 100. Maka aktif pula Y at least adalah 80. Okay, so because of limitation on production capacity, no more than 200 scientific and 170 graphing calculator can be made. Okay, dia kata tak, disebabkan ada limitation dalam dia punya production capacity ni, no more than 200 scientific and 170 calculator can be made daily. Okay, setiap hari. So ni tadi dia kata paling kurang pun, okay, paling kurang pun at least lah 100 mesti dah berjaya buat. Tapi juga walaupun bagaimanapun dia mesti ada juga limitation dia, kadang-kadang tu ada masalah juga. So dia kata untuk scientific calculator kita ni, untuk X dia kata no more than, kalau more than yang ni, no more than yang ni lah, no more than 200 untuk X, manakala 170 untuk graphing calculator. Okay, to satisfy a shipping contract, a total of at least 200 calculator must be shipped each day. So to satisfy shipping contract ni, a total of at least 200 calculator must be shipped. So kita boleh tulis ni total kan, X plus Y, and dia ada total at least lebih besar daripada 200 calculators must be shipped each day. Each scientific calculator sold result into ringgit loss, rugi So kat sini kita ada RM2 rugi, so minus 2 lah. Okay, but each graphing calculator produce $5 profit. Kita ada $5 profit. Write an inequality in order to maximize. Ada satu lagi ayat kat sini, kita kena dapatkan maximize dia punya net profit. Okay, maximize the net profit. So profit equal to 5y minus 2y lah, 2x lah, profit dia. Kita tengok kan. So yang ini dengan ni kita boleh gabungkan. Kalau kita nak gabungkan boleh. Nak bagi macam ni pun jawapan dia betul juga. Kita ada semua ni. So X dengan X ni kita boleh gabungkan. So basically dia adalah terus dia lebih besar daripada X, dan dia adalah kurang besar daripada 200 Kalau kita gabungkan ni, kita akan dapat yang ni. Manakala ni pula Y 80Y 80 kurang besar daripada Y, manakala ini pula besar daripada 100 70. So ini adalah equation yang pertama. So ini adalah equation yang kedua. So ini adalah equation yang ketiga. Ini adalah equation yang keempat. Okay, so inilah jawapan dia. Okay, samakan jawapan dia. Profit dia adalah 5y tolak dengan 2x. Tapi kalau yang ni kelas, kamu tengok yang profit ni, dia tak ada dia punya ayat at least ke apa ke, dia ada ayat maximize. Maximize ni kita nak dapatkan profit yang nilai yang profit tersebut. So Stacy wants to make sponge cake that require 1.8 kilo of flour and 0.3 kilo of sugar each. Okay, so X ni kita memerlukan 0.8 kilo of flour ni dan 0.3 kilo of sugar. She also want to make Y butter cakes that require 0.4 kg of flour and 0.2 kg of sugar each. So she has 10 kg of flour and 8 kg of sugar to make both type of cakes. The number of sponge cake made is at least twice the number of butter cake.
the 3 inequalities that satisfy the condition above. Okay. Dia ada 10 kilo flour dan 8 kilo sugar to make the both type of cakes. The number of sponge cake made it at least twice the number of butter cakes. Okay. So kita senaraikan mana yang boleh senaraikan dulu. So kita tahu yang bahagian last kali ni dia kata sponge cake, the number of sponge cake ni, so X ni adalah sponge cake lah, sponge. Dan kalau Y ni pula adalah butter. Okay, begitu. So dia ada 10 kilo of flour, kita ada 10 kilo untuk flour, dan dia ada 8 kilo of sugar. Okay, kat situ. So sponge cake ni kita pakai X kan. So dia kata at least twice number of butter cake. So X ni at least 2Y, butter cakes dia adalah 2Y. So ni adalah equation yang pertama. So equation yang kedua yang kita boleh pakai adalah yang kita melibatkan yang flour ni lah. Untuk kita dapatkan nilai sponge ni, kita akan tahu yang dia memerlukan 0.8 kilo untuk flour ni kan. So dia ada 0.8x okay, untuk flour dia, campur dengan untuk flour untuk ni pula adalah 0.4y. Dia ada 10 kilo je kan. Paling kurang pun dia kena pakai at most yang ni lah, 10 kilo. So ini adalah equation yang pertama. Yang kedua, 0.8 untuk X ni adalah berdasarkan kepada flour yang maksimum dia boleh pergi. Contohnya maksimum flour kita ni adalah 10 kilo kan, tepung lah, tepung flour ni. So untuk sponge cake ni kita ada 0.8 untuk tepung yang kita perlukan. Manakala untuk butter cake ni pula kita ada 0.4 untuk butter cake punya. Okay. So total up untuk kita gunakan dalam flour ini, tepung ni maksimum adalah 10 je. So inilah jawapan dia untuk yang kedua. So untuk yang seterusnya kita ada sugar pula. Penggunaan sugar untuk hasilkan sponge cake ni adalah 0.3 X. Okay. And then untuk butter cake kita perlukan sebanyak 0.2 kilo sugar. Campur 0.2 kilo sugar. Kata dia ada 8 kilo je. So tak boleh lebih daripada 8 kilo. So 8 kilo kat sini. 3. So write down 3 inequality that satisfy the condition below. So inilah jawapan dia untuk soalan ini.